Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ardi wa la bis samaa'i was samii'il 'aliim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya dafi'al balaa ya Allah, irfa'na al-ghalaa'a wal balaa'a wal fahsya'a wal munkara wal wabaa'a wal fahsya'a wal munkara was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Tajuk kita malam ni ialah sifat mazmumah. Yang kedua, ya, sifat mazmumah, sifat yang terkeji. Sifat keji yang kedua pada hukum syaraknya ialah syarhul kalam, artinya rakus dalam berkata-kata. Iaitu banyak berkata-kata atau banyak bercakap. Kecek banyak. Kata orang kampung kata kecek banyak. Ya, tak ada faedah. Jadi kecek banyak ni sebenarnya mazmumah, dikeji. Tidak disuka di syarak. Kecek banyak sangat. Jadi berkata-kata yang banyak itu tidak sunyi daripada membawa kepada banyak salah. Dan banyak salah itu membawa kepada banyak dosa lah. Cuba kita tengok. Kecek banyak ni dipanggil rakus dalam berkata-kata. Rakus dalam berkata-kata, supaya sifat mazmum yang pertama itu rakus ketika makan. Rakus mengenai makanan. Ini pula rakus berkata-kata. Jadi ketahuilah bahawa rakus dalam berkata-kata itu kelakuan yang dicela, yang wajib atas kita menjauhinya. Kerana apabila seseorang itu rakus dalam berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan-perkataan yang sia-sia. Berkata-kata dengan sia-sia itu menyebabkan gelak kalbu, gelak hati. Bahkan banyak berkata-kata menjadi sebab bagi matinya hati. Kerana itu Rasulullah SAW membesarkan masalah lidah. Kerana berkata-kata ni mesti kait dengan lidah. Kalau orang tak ada lidah, lidah pendek, orang nama bisu lah. Bisu. Orang bisu banyak kecek, banyak juga. Tapi orang gitu tak boleh nak kecek. Tubik tak tubik. Tapi kecek juga. Maka sabda Nabi SAW, sakilatka ummaka wa hal yakubba wa hab yukabbun nasu ala wujuhihim aw qala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmizi. Hadis hasan sahih. Maksudnya, ibumu kehilanganmu dan tiada disembamkan manusia atas muka mereka, atau katanya hidung mereka, melainkan yang dituaikan oleh lidah mereka, yakni perkataan mereka. Mana kecek banyak ni macam mok hilang anak lah, tu maksudnya gitu. Bila mok hilang anak, banyak kecek nak cari ni. Sana sini umpamanya Nabi umpamanya gitu. Mu ni macam kehilangan mok, kecek banyak sungguh. Kehilangan anak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dia katakan, Nabi kata, Nabi bersabda, sesiapa yang percaya pada Allah dan hari akhirat, maka ia hendaklah berkata-kata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Itu yang utama. Kalau nak kecek, kata yang baik-baik. Kalau tak, dia aja. Dalil antara dalil lain, man yatawakkal li bima baina lihyatihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Sesiapa yang menjami bagiku apa yang ada di antara dua tulang dagunya, di antara dua kakinya, aku menjami baginya syurga. Mana besar di antara dua dagu, lidah lah. Di antara dua tulang paha, itu kemaluan. Ya, ia dikehendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu itu lidah. Barang yang antara dua kaki itu farash.
Jadi jaga dua-dua tu, Nabi SAW jamin syurga baginya. Dalam satu hadis yang Nabi ditanya, wasu'ila an aksari ma yudkhilun nasan nar wa qala al-famu wal farju. Maksudnya, dan Rasulullah SAW ditanya tentang yang lebih banyak yang memasukkan manusia ke dalam neraka, apa dia ya Rasulullah? Maka sabdanya al-famu, mulut, wal farju, dan kemaluan. Ini dua perkara ni menyebabkan manusia banyak masuk neraka, dengan sebab mulut dan dengan sebab kemaluan. Sabda Nabi SAW lain, man kasura kalamuhu kasura saktuhu, wa man kasura saktuhu kasurat zunubuhu, wa man kasurat zunubuhu fannaru aula bih. Maksudnya, sesiapa yang banyak perkataannya, nescaya banyaklah tersalahnya. Sesiapa yang banyak tersalahnya, nescaya banyaklah dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama baginya. Ketahuilah bahawa bagi lidah itu banyak kebinasaannya, tetapi memadailah bagimu dengan beramal satu ayat Al-Quran yang mulia, tertolak kesemuanya, iaitu firman Allah Ta'ala, la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin. Surah An-Nisa ayat 114. Maksudnya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan. Jadi makna ayat ini, engkau tidak berkata-kata pada apa yang tiada memberi manfaat kepadamu, dan engkau simpankan perkataanmu itu pada sesuatu yang memberi faedah, maka padanya itu ada kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Dikehendaki dengan apa yang tiada memberi manfaat itu, perkataan yang jikalau ditinggalkannya, nescaya tiada luput dengannya pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Dan sesiapa yang menyimpan perkataannya pada yang bermanfaat, nescaya sedikitlah perkataannya. Nak ceritanya tentang buruk kalam, syarrul kalam, buruknya perkataan, buruknya kecek banyak ni. Ada orang kecek banyak sungguh. Kalau kedai kopi nak orang nak celah tak boleh, dia sorang kalau orang buka tajuk agama, dia pun boleh juga tajuk agama. Mayan tu. Itulah pelik tu. Kecek agama bukan main degan-degan, mayan dok punya. Siasat tengok tak semaya. Itulah orang yang buruk cakap, buruk kalam. Kalam dia. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan sesuatu yang tidak berfaedah, bahawa jika engkau menyebut nama Allah Ta'ala ganti daripada perkataan yang tidak berfaedah itu, nescaya ia adalah keuntungan yang sangat besar. Kerana zikir pada Allah itu merupakan seketul emas, dan perkataan yang tiada berfaedah itu merupakan seketul tanah yang keras. Maka bagaimanakah boleh orang yang berakal itu meninggalkan ketulan emas dan mengambil ketulan tanah yang keras? Ini jika perkataan itu tidak ada dosa padanya. Maka jika perkataan itu ada dosa padanya, nescaya rugilah ia dengan sebab meninggalkan ketulan emas dan mengambil gantinya seketul bara api. Dan yang demikian itu adalah kerugian yang sangat besar. Diumpamakan begitu. Kalau kecek kosong saja tu macam kita mengambil ketulan batu. Tapi kalau kecek itu ada dosa, seperti kita memetik api neraka. Antara kita nak tahu perkataan ke mana yang dikatakan yang buruk cakap ni, ataupun tidak ada faedah, yang tidak manfaat. Di antara contoh perkataan yang tidak memberi manfaat itu, satu, menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri dan segala adat manusia, tujuannya menggalakkan makan, bukan menggalakkan buat pahala. Tapi kalau cerita tu menggalakkan buat pahala melalui makanan untuk menguatkan tubuh badan, menceritakan tentang
faedahnya akhirat melalui makanan-makanan yang halal, tak apa. Ini dalam kitab ni menyebutkan, menceritakan makanan-makanan, adab-adab makanan manusia untuk kepentingan dunia. Yang kedua dia kata, menceritakan segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan yang tidak dikaitkan dengan akhirat, maka jadi sia-sia. Jadi tu dua contoh tu antara banyak perkataan yang diperkatakan oleh manusia ketika berada di dunia kita ni, dunia yang fana ini. Jadi lidah ni, lidah orang panggil lidah tak betul lah. Kau ada tulang lidah. Kalau bak lidah ni, lidah lembu sedap. Kalau bak makan ni, lidah mahal juga lidah lembu. Macam daging lembu juga. Mulai dulu tak ada orang beli lidah ni, tahun 2004 ni. Lama dah. 2004 ni mula-mula saya balik, dia pergi Pasir Putih cari lidah. Banyak lidah. Lembu sembelih hari-hari Pasir Putih, pasar dia. Mudah beli. Lama anak-anak dah besar. 2010, 2011. Payah dah lah cari. Ramai orang tahu dah bahawa lidah ni sedap. Payah. Kalau tak pergi pagi, habis. Pergi tanya habis. Ramai budak-budak yang mesti balik, kata dia, kata orang ni. Pakat cari lidah lah aku. Supaya kita juga. Tu lidah lembu. Jadi lidah memang tak ada tulang. Kecek, mudah. Antara kebinasaan lidah banyak, ya, di antaranya berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, melawak berseluruh dan memuji yang tidak sebenar. Contoh berdusta. Berdusta ni pelawak lah panggil dah, ataupun enggak panggil berbohong, iaitu mengkhabarkan sesuatu dengan menyalahi apa yang sebenarnya, sama ada ia mengetahui yang demikian itu dan bersengaja atau tidak. Mengetahui dan bersengaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Mengkhabarkan sesuatu yang tidak betul. Firman Allah Taala, "Wa naj'al la'natallahi 'alal kazibin." Surah Al-Imran. Maksudnya, serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang berdusta. Sabda Nabi, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kazzaban." Rawahu Tirmizi, rawahu Syaikhan, mana rawahu Ahmad, banyaklah riwayatnya. Maksudnya, lazimkanlah dirimu dengan yang benar, kerana kebenaran itu menyampaikan kepada kebajikan dan kebajikan itu menyampaikan kepada syurga. Selagi seseorang itu sentiasa benar dan bersungguh-sungguh pada kebenaran, akan menyebabkan ia ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang sangat benar, siddiqan. Jauhkanlah dirimu daripada berdusta, kerana berdusta itu menyampaikan kepada kejahatan dan kejahatan itu menyampaikan kepada neraka. Selagi seseorang itu sentiasa bersungguh-sungguh pada berdusta, akan menyebabkan ia ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang sangat berdusta, yang dipanggil kazzaban. Apa maksud dituliskan di sini? Maksudnya ialah, bagi yang pertama dihukumkan dengan sangat benar dan ia mendapat sifat dan pahala yang sangat benar, siddiq tadi. Bagi yang kedua dihukumkan dengan sangat berdusta dan ia mendapat sifat dan dosa yang sangat berdusta. Bila telah disebut orang yang benar, maka kebenaran itu sentiasa diiringi doa oleh para malaikat.
orang yang sentiasa dalam kebenaran. Orang yang berdusta sentiasa diiringi kedustaan dan pembohongan yang disukai oleh makhluk yang melawan Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW, iyyakum wal kaziba fa innal kaziba mujanibun lil iman. Awasilah dirimu serta dusta, kerana sungguhnya dusta itu menjauhkan iman, boleh menyebabkan iman semakin kecil, semakin jauh. Dusta tu. Imam Ghazali membincangkan perkara ini berkenaan dengan dusta. Maka tidak semua dusta itu dilarang. Ada juga dusta yang diharuskan. Bahkan kadang-kadang hukumnya mesti dusta. Lagu mana pula. Maka ni ada huraian di antaranya Imam Ghazali membawa contoh. Misalnya orang tengah cari orang yang baik, katakan pihak berkuasa mencari orang yang baik untuk dihukum. Orang yang baik itu diketahui olehnya ada di sini. Bila ditanya, dia berdusta. Ketika itu untuk melindungi daripada orang yang baik ini dizalimi. Maka ketika itu diharuskan berdusta, bahkan dikehendaki berdusta. Di dalam peperangan sebagai contoh. Di dalam peperangan, contoh peperangan fi sabilillah, melawan orang kafir yang hendak meruntuhkan orang Islam, maka ketika itu disebut satu hadis yang jelas, peperangan adalah penipuan. Peperangan adalah kedustaan. Makna dalam peperangan boleh berdusta. Berdusta ke mana? Misalnya di zaman Rasulullah SAW berlaku peperangan. Bila tentera Islam ni tidak berapa ramai, tentera kafir Rom ramai sangat, maka bagaimana cara supaya nampak tentera Islam ni ramai? Maka diaturnya tentera Islam ni daripada penjuru sana ke penjuru sini, dan naikkan habuk pada pasir itu berterbangan jadi gelap, menunjukkan ramainya tentera Islam. Padahal duk pakat kain habuk supaya naik. Nampak ramai. Jadi tentera Rom takut dengan sebab keadaan itu. Itu adalah penipuan dan pembohongan dalam peperangan. Tidak mengapa, tidak salah, tak berdosa tu. Nama berdosa pula. Tak berdosa. Itu antara lain. Banyak contoh lain. Kena buka kitab Ihya Ulumuddin. Dan sabda Nabi SAW lagi, iza kazzabal abdu taba'ada anhul malaku milan min natni ma ja'a bihi. Apabila berdusta seorang hamba, nescaya menjauhinya oleh malaikat satu batu kerana busuknya dusta yang didatangkannya. Orang yang selalu berdusta diumpamakan sebagai orang yang bermulut busuk. Malaikat pun tak sedekap. Malaikat pun tak sedekap. Tak usah gosok gigi 3 kali sehari, 5 kali sehari pun. Tu fizikal dia, rohani dia busuk. Orang dusta ni, mujulah kita, Allah Ta'ala takdirkan tak bang. Orang berdusta pun kita tak bang. Kalau nya takdirkan supaya malaikat, Allah kuat bang dalam kampung. Orang pelawak saja dusta berlaku. Contohnya boleh jadi. Mujulah Allah Ta'ala tidak takdir gitu. Dah. Balik rumah ke mana dah nak lagi? Tanya bini. Kita sibuk, padahal ada pun. Pelawak. Dusta. Busuk dalam rumah. Contoh.